Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang doktor. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, minta maaf batuk sikit malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini pada pertemuan yang ke-34. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ni Jumaat malam Sabtu Okay, Jumaat malam Sabtu 29 Mei bersamaan dengan 6 Syawal. Okay. Selamat berpuasa lah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang berpuasa ini, puasa 6 Okey, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka petang tadi. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita akan sambung kembali pengajian Iqra' kita. Okey, pada pertemuan ataupun pada kelas yang ke-34. Okey, kita dah bertemu buat kali yang ke-34 untuk kelas pengajian Iqra'. So hari ni kita akan menyambung kembali bacaan kita di muka surat 4 Iqra' 5 insya-Allah. Malam semalam kita dah pun membaca Iqra' 5 daripada muka surat 1 sampai muka surat 3. Semalam kita sempat baca 3 muka surat ataupun 3 page. 3 page, tapi semalam dengan 3 page tu kita dah pelajari 2 topik yang baru lah. Yang pertama hukum bacaan hamzah wasal semalam. Kemudian semalam juga kita dah pun sama-sama tengok dan perhati dan baca kaedah waqaf yang pertama. Okey. Kaedah bacaan waqaf bagi kaedah yang pertama semalam kita dah baca sama-sama semalam. So hari ni insya-Allah kita akan sambung kembali bacaan kita masih lagi dalam kaedah waqaf yang pertama. Hari ni kita akan sambung kembali bacaan kita masih lagi dalam topik kaedah waqaf yang pertama. Okey, untuk Iqra' 5 ni kita ada 3 kaedah waqaf yang kita akan sama-sama baca. Ada 3 kaedah waqaf. So semalam kita dah pun masuk ke topik kaedah bacaan waqaf yang pertama. Malam ni kita akan sambung masih lagi dalam topik yang sama semalam iaitu kaedah waqaf yang pertama. Okay, kalau sempat malam ni kita akan masuk ke dalam topik kaedah waqaf yang kedua dan juga yang ketiga kalau sempat insya-Allah Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Wan Malik, waalaikumsalam. Juga kepada Tuan Hams, Tuan Hams daripada Kota Kinabalu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat temu lagi malam ni. Alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Cik Wan Malik pun kita dah jumpa beberapa kali kan sebelum ni kan. Jumpa dalam FB Live lah kan. Okey. Okey, so sebelum kita bermula, seperti mana biasa, mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, boleh kita sama-sama klik button like, button love ke kat bawah apa tu kan. Okey, tujuannya supaya saya difahamkan lagi banyak. Oh, ganu kita. Oh, dahsyat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Oh. Ni betul-betul set ganu Betul-betul set ganu okey, ganu kita Okey, kemah. Okey, apa saya cakap tadi? Sebelum kita bermula, saya mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat untuk sama-sama kita klik button apa dekat bawah tu, button like, love ke kan? Okey. Tujuannya ialah supaya saya difahamkan lagi banyak button like, lagi banyak like dan juga lagi banyak love yang kita tekan dalam Facebook. Dipanggil apa istilah dia saya pun tak reti Saya difahamkan lagi banyak like dan juga love yang kita tekan, engagement kita akan tinggi. Engagement untuk kita punya posting FB Live ni. So bila engagement tinggi, dia akan keluar dalam apa nama? Dalam status Saya pun tak faham sangat. Dalam newsfeed So lebih ramai lagi orang kat luar sana yang akan nampak kita punya FB Live ni lah. Saya difahamkan begitulah. Okey, itu ilmu pasal FB punya
marketing kan. Itu saya pun tak faham sangat. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, lepas dah klik button like ke, button love ke, boleh kita sama klik button share. Boleh share dekat wall kita supaya rakan-rakan kita yang lain boleh turut serta, ataupun mungkin boleh share dalam grup kejiranan kita. Macam Terengganu banyak grup grup Dungun ni ada set Facebook grup Dungun Marang ada, Kuala Terengganu masing-masing ada grup masing-masing kan. Terengganu saya rasa antara negeri yang paling banyak grup kot, setahu saya lah. Ya maklumlah kita muka sebab kita orang Terengganu pun kan. Okey. Tapi saya perasan Terengganu berbanding negeri lain, bila saya search kat Facebook, Terengganu banyaklah grup, banyak. Antara negeri yang saya rasa paling banyaklah grup, mungkin. Okey. Okey, so kita boleh share juga dekat grup kejiranan kita, grup negeri ke sebagainya, supaya objektifnya supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita, kenalan kita, ataupun muslimin muslimat kat luar sana lah, yang sekarang ni tengah online dalam Facebook, okey, yang boleh turut serta bersama dengan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan asbab kita klik button share tu, kita share dalam grup WhatsApp ke, ataupun dalam grup FB kejiranan ke dan sebagainya, mudah-mudahan kehadiran kawan-kawan kita dalam majlis itu dengan asbab kita yang share, mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam Cik Usop, nasib baik sempat. Tu dah semalam bulan puasa Cik Usop pukul 10. Dah habis puasa pukul 9 lah. Semalam Cik Usop pukul 10 baru masuk kita baru habis. Waalaikumsalam Syira. Syira, alhamdulillah jumpa kita. Semalam Syira tak ada kan? Saya cari kat Syira semalam. Syira Syah tak ada rasanya semalam kan? Okey, so alhamdulillah kita bertemu. Ini kelas kita yang kedua dah selepas Idul Fitri. Okey, kelas kita yang kedua. Semalam kelas kita yang pertama. Kelas yang pertama selepas Idul Fitri. Malam ni merupakan kelas yang kedua selepas Idul Fitri. Okey, kalau kira daripada kelas yang pertama, malam ni dah masuk kelas yang ke-34 lah. Okey, kelas yang ke-34. Okey, kita terus saja sambung kembali bacaan kita di muka surat 4 Iqra 5 Muka surat 4 Iqra 5. Semalam di muka surat 3 Iqra 5. Semalam kita dah baca muka surat 3 Iqra 5. Kita dah pun sama-sama tengok, perhatikan bagaimana kita nak membaca apabila dalam keadaan wakaf. Betul tak ayat saya tu bacaan ketika wakaf. Kaedah bacaan ketika wakaf. Maksudnya kaedah bacaan ketika berhenti. Okey, bila kita berhenti, dia berhenti ni ada dua situasi. Yang pertama, kita berhenti ataupun wakaf pada akhir ayat. Akhir ayat. Okey, kalau kita dalam bahasa Melayu pada titik noktah tu lah. Yang pertama. Yang keduanya, berlaku banyak juga keadaan di mana ayat-ayat dalam Al-Quran, ayatnya panjang, berbaris-baris ayatnya. So, kita juga boleh berhenti ataupun wakaf dalam ayat yang sama. Ayat tu panjang. Kadang-kadang ada ayat dalam surah Baqarah, saya lupa ayat berapa 280 berapa 283 ke berapa. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu ayat, satu page. Kan? So, kalau kita nak baca satu nafas, satu ayat, memang tak menyawa lah kita. Memang tak bernafas lah kita. So, kita perlu wakaf ataupun berhenti di antara ayat tu. Bukan di antara ayat. Dalam ayat yang sama tu kita perlu berhenti di beberapa tempat kerana ayat tu terlalu panjang. So maksudnya kaedah bacaan ketika wakaf, kaedah bacaan wakaf ni ataupun kaedah bacaan berhenti ni dia terpakai ketika kita nak berhenti antara ayat ataupun di akhir ayat ataupun kita nak berhenti dalam ayat yang sama. Kalau dalam kes ayat-ayat yang panjang, nafas kita tak cukup, kita nak berhenti, so kita akan apply untuk kaedah bacaan ini. Ini merupakan kaedah bacaan wakaf yang pertama. Untuk Iqra 5 ni kita akan tengok, kita akan baca bersama-sama insya-Allah. Ada 3 kaedah bacaan ketika wakaf. Ini kaedah bacaan yang pertama. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okey, jumpa Syah malam ni. Okey. Selamat Hari Raya Syah Selamat Hari Raya Syira. Okey, salam Tuan Haji. Tuan Haji pun ada kan? Okey. Kita terus sambung bacaan kita di muka surat 4 Iqra 5. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh rujuk gambar di skrin jelas lupa saya tanya ni. Suara saya rasa tak ada komen. So saya anggap suara saya jelas. Paparan skrin muka surat 4 ni pun tak ada komen kalau tak ada komen ni biasa okey lah. Kalau sebelum ni ada komen nampak separuh lah, tak nampak tepi lah kan. Okey, so saya rasa tak ada komen malam ni. So insyaAllah saya rasa suara jelas. Saya andaikan suara jelas. Paparan muka surat 4 kita ni pun jelas Okey. So kita terus sambung bacaan di muka surat 4 Iqra 5. Okey. Kita mula daripada ayat dan juga baris yang pertama
Wa qaumuhuma lana abidun. Okey. Jelas kedua-dua. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Terima kasih atas respon. Okey, terima kasih atas feedback. Okey, ingat dun Dun. Semalam saya dah terangkan. Okey, saya ulang balik sekali lagi malam ni. Atau khususnya buat rakan-rakan yang baru. Macam Cik Yusuf baru datang malam ni kan. Okey. Okey, jelas. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hams. Okey. Abidun ni kita boleh memilih di antara 3 kadar harakat. Okey, dia ada 3 kadar. 3 Okey, dun ni dun. Dia ada 3 kadar harakat dia ataupun 3 kadar bacaan panjang. Kita boleh memilih untuk membaca pada kadar 2 harakat boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Contoh, kita pilih bacaan 2 abidun. Contoh kalau kita pilih bacaan 2, abidun. 2 je lah. Ataupun 4, abidun. Okey, ataupun 6 abidun. Oh, nampak tak? Jangan 6. Abidun. 6. Okey. Jelas. Terima kasih. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih banyak. Okey, Puan Azlina first time datang malam ni ke? Saya baru nampak nama Puan Azlina first time kalau first time saya ucap selamat datang. Selamat datang ke majlis ilmu kita di FB Live kita ni. Suara dah gambar jelas. Terima kasih banyak Cik Wan Malik. Terima kasih. Terima kasih atas feedback. Okey. So, bidu ni kita boleh, kalau dari segi hukum tajwidnya, kita boleh memilih untuk membaca pada kadar du ni. Du ni 2 harakat boleh. Dun. Ataupun 4. Dun. Ataupun 6. Dun. So, nak baca dengan 2 harakat boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tak ada salah. Yang salahnya ialah, saya dah sebut semalam, saya ulang lagi sekali malam ni, khusus untuk buat sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang baru kali pertama datang malam ni, ataupun yang tak ada semalam, saya ulang. Yang salahnya ialah apabila kita merojak-rojakkan kadar harakatnya. Apa maksud rojak? Okay, contohnya, ini satu muka surat dalam Al-Quran lah. Okay? Dalam surah yang sama. Contohnya, andaikan ini satu muka surat Al-Quran. Contohnya, ni ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Contoh. So, ayat yang pertama ni kita baca 2 harakat. Ayat yang kedua ni kita baca 4. Ayat ketiga ni 6. Okay? Ayat yang keempat ni kita baca 4 pula. Lepas tu 2, 4. Yang itu yang tak boleh. Yang itu yang salah. Kita merojak-rojakkan kadar bacaan panjang. Ketika wakaf, itu yang salah. Maksudnya, contoh, malam ni kita nak pilih baca 2 lah. So, kita malam ni baca 2. Sampailah habis, sadaqallahul azim. Esok lepas subuh, semain subuh, kita nak mengaji lagi. Kita kata, okey, malam ni kita nak wakaf dengan 4 harakat. Lepas subuh esok, contoh. So, lepas subuh esok, kita baca dengan 4 harakat. Bagi semua ayat. Okey, sadaqallahul azim. Lepas zuhur pula kita ngaji. Kita kata dalam hati, aku nak baca kali ni, nak wakaf dengan 6 harakat pula lah lepas zuhur. Lepas zuhur tau, esok kita baca dengan 6 harakat. Macam tu boleh. Yang tak bolehnya, dalam satu masa kita baca 2 kejap 4, 6, 2, 4, 6. Tak boleh. Yang tu rojak-rojak tak boleh. Okey? Itu yang pertama. Poin yang pertama. First time. Terima kasih. Selamat datang Puan Azlina. Okey? Harap dapat setia sehingga ke akhir akhir rancangan. Okey. Di mana kita tadi? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita boleh pilih untuk baca dengan 2 harakat pun boleh, betul, tak salah. 4 pun boleh, 6 pun boleh. Tapi pesan guru saya, ni saya petik kata guru saya kata adalah lebih seragam dan cantik. Kata saya, itu kata guru saya. Kata saya pula adalah lebih manis. Okey, ayat orang Melayu sikit kan. Lebih manis kalau kita pilih bacaan 4 harakat. Sebab apa lebih cantik kita pilih bacaan 4 harakat? Kerana bacaan Al-Quran kita banyak mad yang dibaca ataupun banyak kadar bacaan mad, kadar bacaan panjang yang dibaca dengan 4 harakat. So kita ada keseragaman lah. So ni 4. Lepas tu nanti kita jumpa bacaan panjang yang kat tengah-tengah ayat pun 4. So banyak 4. 2 pun ada, 6 pun ada, tapi banyak bacaan kita adalah banyak bacaan 4 harakat. So cantik kalau kita pilih untuk baca dengan 4 harakat ketika wakaf. Bagi kaedah bacaan wakaf yang pertama ini. Lebih cantik, lebih manis. Tapi kalau kata nak baca 2 je, boleh, tak ada salah. Nak baca 4 pun boleh, tak ada masalah juga. Okey. Selamat datang Puan Azlina. Kawan Puan Rosyada Puan Azlina daripada Puncak Alam juga ke? Okey. Selamat datang. Okey. Okey, boleh Okey, kita sama. Kita baca lagi sekali sama
wa qa. Okey, qa ni lagi satu yang saya nak ulang, saya nak sebut. Biasa berlaku kesalahan bacaan. Qaf, ini huruf qaf baris atas bunyi dia qa. Masuk jumpa waw ada baris mati. Ingat masa pelajaran kita di Iqra 4, huruf waw ada tanda mati. Huruf waw ada baris mati adalah waw lunak, waw lembut, waw lin dari segi istilah tajwidnya. So qa, lembutkan dia masuk dalam waw. Qaumu. Okey, biasanya banyak sangat berlaku kesalahan bacaan ialah apabila qa baris atas bunyi qa cantik. Bila jumpa waw mati dibaca dengan wakau. Kau dan aku. Ramai yang baca dengan, kalau qa baris atas memang cantik, sempurna, perfect dah bacaan qa. Tapi bila jumpa waw mati, ramai yang membaca dengan kau, wa kaumu. Kau. Hati-hati. Qa baris atas bunyi dia qa. Kekalkan makhraj yang sama sebab dia huruf yang sama. Masukkan dengan bunyi waw mati. Wa qa, wa qau. Jangan qa bila jumpa waw jadi kau. Nampak beza kan? Qa baris atas bunyi qa, tapi lepas jumpa waw mati jadi kau pula. Daripada qa jadi kau. Hati-hati. Ini saya sebut sebab ini tempat yang biasa berlaku kesalahan. Bila jumpa waw jadi qau. Sama juga macam huruf ra. Tu antara huruf yang biasa berlaku kesalahan. Ra baris atas bunyi ra. Bila jumpa waw mati, raw. Bukan raw. Jadi ra baris atas bunyi ra. Bila jumpa waw mati jadi raw. Qa baris atas bunyi qa. Bila jumpa waw jadi kau pula. Nampak lagi Tak kawan Lia. Oh, okey. Oh, kawan Lia. Oh, okey. Okey, selamat datang Puan Zina. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fatimah alias. Selamat datang. Puan Fatimah pun saya rasa first time datang kan. Saya tak nampak lagi Puan Fatimah sebelum ni. Saya ucapkan selamat datang. Okey. So hari ni kita baca Iqra 5 Iqra 5 muka surat yang keempat. Okey. Boleh So jaga qa masuk waw. Lunakkan dia. Qaumu wa qaumuhuma lana abidun. Okey, boleh Okey, seterusnya. Wa ma bainahuma la'ibin. Okey, suara macam serak sikit kan? Macam batuk. Batuk sikit. Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Wa ma bainahuma la'ibin. Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Zalikal fawzul azim. Okey, saya dah terang panjang lebar dha jaga makhraj dha azim, bukannya azim. Perhatikan perbezaan bunyi. Ini bacaan yang salah kerana menyanggahi ataupun bersalahan dengan makhraj dan juga sifat huruf, iaitu bunyi azim. Azim adalah bacaan yang salah bagi huruf dha. Sorry sekejap sorry ada gangguan gangguan suara. Okey, mana kita tadi? Ni dha dha zi, bukannya zi. Okey, bukannya azim. Saya ulang bukannya dibaca dengan azim tapi azim. Zim, bukannya zim. Okey? Okey, selamat datang Puan Fatimah. Okey. Zalikal fawzul azim. Okey, boleh seterusnya. Kadzalika najzil muhsinin. Okey, boleh jaga huruf jim mati, jim berbaris mati, maka datanglah sifat qalqalah ataupun sifat lantunan pada huruf jim. Naj. Hati-hati, naj, bukannya naj. Bukan naj. Okey, hati-hati Itu bukan bunyi qalqalah. Naj. Ada yang ramai yang membaca dengan najzil. Najzil. Kita rasa macam kita buat bunyi lantunan, bunyi qalqalah tapi itu bukan bunyi qalqalah. Bunyi qalqalah yang betul ialah naj. Minum air dulu. Okey. Memang minum air. Sian Ustaz Batu. Okey, terima kasih Cik Yusof, terima kasih buat syadar. Nanti belanja saya teh tarik lepas ni. Teh tarik teh halia ke kan. Okey.
Okey. Kemudian jaga ha mati ha pedas. Muhsinin. Okey, sekali kita baca sama-sama. Kadzalika najzil muhsinin. Okey, boleh Okey, seterusnya. Fartaqibhum wastabir. Okey, tengok ada dua alif topi kat sini kan. Alif topi ataupun hamzah wasal yang pertama, hamzah wasal yang kedua. Semalam kita dah baca. Apabila hamzah wasal ataupun alif, saya panggil bahasa mudahnya, saya namakan alif topi, dah senang. Dari segi ilmu tajwid dinamakan hamzah wasal. Bila berada di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah bacaan, kita abaikan dia. So tak ada fungsi lah. Fartaqib, qalqalah kibhum. Ni hati-hati. Ramai yang baca dengan, kadang tak perasan pun. Ramai yang baca dengan bukan hum tapi home. Fartaqibhum, bukan home tapi hum. Hati-hati. Hum. Bukannya was. Hati-hati. Ni so. Bukannya was. Tabir. Beres. Okey. Nanti hantar food panda lah. Food panda Grab food pun boleh. Kita PKP lagi kan. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Fartaqibhum wastabir. Okey. Fartaqibhum wastabir. Okey, boleh boleh follow Seterusnya. Hum fiha khalidun. Okey. Sekali lagi. Hum bukan home. Hati-hati. Jangan sekali-kali bunyikan dengan home. Itu home sweet home. Ni bukan home, ini hum. Okey. Hum fiha khalidun. Okey. Seterusnya. Fil azabi mushtarikun. Boleh follow Sekali lagi kita baca. Fil azabi mushtarikun. Okey, hati-hati. Shin mati Dia ada bunyi sh. Mushta. Jangan kita Masya Allah Ustaz. Okey. Siapa ni? Puan Wasim Puan ke Cik Wasim Masya Allah. Okey. Jaga mushta. Jangan kita, macam mana saya nak sebut jangan kita mengontotkan. Bahasa saya betul boleh lah kan. Jangan faham Jangan kita mengontotkan, memendekkan bunyi shin tu. Bunyi macam mana? Fil azabi mushtarikun. Bunyi kontot, bunyi pendek. Dia ada bunyi apa dia sembol, bunyi bersemburan, berhamburan. Kalau istilah tajuk dia panggil tafashi. Mush. Okey, jaga, bukan juga mus. Tu dah tukar huruf. Kalau kita baca mushtarikun. Tu dari segi sifat hurufnya pula salah. Dia ada sifat bunyi sh. Mushta. Boleh Fil azabi mushtarikun. Okey boleh. Seterusnya. Malakum la tanasarun. Okey, 4 harakat Kum, jaga kum. Ni pun biasa juga sebab kita dah biasa assalamualaikum kan. Assalamualaikum kum. Jadi ini pun malakum, bukan lakum. Biasa surah apa Lakum dinukum. Lakum dinukum, bukan lakum tapi lakum. Hati-hati hati-hati. Kita nak kena jaga betul-betul makhraj huruf. Sebut pasal makhraj huruf ni, saya pernah ada satu ni cerita sikit lah mana-mana raya ni. Ada kisah sikit. Suatu ketika dahulu lah. Ada orang kata dengan saya, kita nak kena baca sampai tahap macam tu sekali ke? Dia kata, kita bukan orang Arab pun, kita orang Melayu, baca kot Melayu je lah. Kan? Pernah orang komen kepada saya. Bahkan ada orang katakan yang, uish, overnya dia kata. Dia kata over pula. Kita ni over pula. Dia kata saya ni over. Uish, over sangat. Dia kata janganlah over sangat. Baca. Asal baca je, asal keluar bunyi je kan. So kita kena hati-hati sebab yang dibaca ini adalah kalamullah. Kalau kita baca surat khabar tak kisahlah asal bunyi. Kita baca buku cerita ke, kita baca teks bahasa Melayu ke kan. Padahal bahasa Melayu kita tak kisah asal ada bunyi dan bunyi tu difahami. Difahami kan. Okey, tapi dalam Al-Quran tak boleh. Tak boleh kita kata asal bunyinya, tak boleh.
Sebab bila kita membaca Al-Quran, Al-Quran tu hati-hati, dia adalah kalamullah yang agung lagi mulia. Dan Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran itu exactly sebagaimana ia diturunkan. So Jibril membacakan ayat Al-Quran tu dengan bertajwid kepada Nabi SAW. Nabi pula membacanya dan mengajarkan pula kepada sahabat dengan bertajwid. So kita pun bukan harus wajib membaca Al-Quran itu dengan bertajwid sebagaimana ia diturunkan dan dibaca dan diajar oleh baginda Nabi SAW. Itu ceritanya. So tak ada isu over ke tak over ke, nak jadi orang Arab ke, tak ada. Itu tak ada timbul isu tu. Sebab yang dibaca adalah kalamullah yang agung lagi mulia. So kita kena jaga kemuliaan Al-Quran itu yang pertama. Yang kedua, memang tuntutan kewajipan tu. Bahkan tiada khilaf. Ulama tak ada khilaf. Kadang-kadang ada setengah hukum tu ada khilaf ulama kan. Ada kata wajib, ada kata sunat contohnya, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dalam isu membaca Al-Quran dengan bertajwid, jaga makhraj huruf, sifat huruf, itu hukumnya wajib fardu ain. Tak ada khilaf. Hati-hati okey. Saya keluar petik cerita ni sebab tiba-tiba teringat kisah-kisah dulu kan. Ada orang kata, alah, dah orang Melayu, kita baca ikut Melayu lah, dah kita bukan orang Arab pun. Betul, tapi kita kena usaha ke arah itu. Okay, kita kena berusaha belajar untuk upgrade bacaan Al-Quran itu sebagaimana ia diturunkan kepada Nabi dan diajarkan pula oleh Nabi SAW. Okey, kita sambung bacaan. Malakum la tanasarun. Okey, seterusnya. Wa aktharuhumul fasiqun. Okey, boleh jaga ka wa ak. Okey, wa ak. Perhatikan saya bunyikan huruf ka mati, bukannya dibaca dengan wa ak. Itu kita melantunkan bunyi kaf mati salah, ataupun wa aktha, wa ak aktha, itu pun salah. Ak salah, ak pun salah. Yang betul ak, dia ada keluar sedikit hembusan nafas. Tekan sikit dekat kaf, kat bunyi kaf tu, kemudian lepaskan sedikit hembusan nafas. Dia akan keluar bunyi angin. Wa aktharuhumul fasiqun. Okey, boleh seterusnya. Fama lahum la yu'minun. Okey, seterusnya. Boleh follow kita sama-sama baca Okey, sama-sama follow bacaan saya insya-Allah. A'lamu, jaga a dengan a. A'lamu. Okey, a'lamu ma la ta'lamun. Okey, jangan a'lamu dengan ta'la. Bunyi istilah saya lah, bunyi macam spring sikit kan. A'lamu dengan ta'lamu. Jangan a'lamu ma la ta'lamun. Jangan mengeraskan bunyi ain. Sifat hurufnya salah. A'lamu ma la ta'lamun. Dari segi sifat hurufnya salah. Dia ada bunyi bereko sikit lah, bunyi spring sikit. A'lamu ma la ta'lamun. Okey. Memang nak kena praktis lah. Praktis make perfect kan. Memang nak kena praktis. Okey, seterusnya. Min haitsu la yash'urun. Okey, kita jumpa shin lagi. Yash'urun. Okey, boleh min haitsu la yash'urun. Okey, boleh follow seterusnya. Kahashimil muhtadhir. Okey. Ini ada yang tanya saya di kalangan pelajar saya lah. Kenapa yang ni pula baca pendek, yang tadi duk baca panjang semua kan? Urun, ta'lamun. Ni pula zir. Kenapa tak baca dengan muhtadhir? Okey. So saya rasa di kalangan kita malam ni semua dah jelas kan? Cuma kita ulang kaji lah sikit. Kenapa zir ini kita baca pendek? Sebab bila kita waqaf ataupun kita berhenti, huruf yang last kali kita kena matikan dia. Ataupun kita kena baca dia dengan baris mati. Walaupun dia berbaris hidup. Asalnya muhtadhiri. Tapi kerana kita berhenti, waqaf, maka huruf last kali kita matikan dia. Ataupun kita convert baris ra ni, bagi bawah ni, convert jadi baris mati. Kita baca dia dengan baris mati yang pertama. Yang kedua, huruf second last. Huruf second last sekiranya ada huruf waw ke, lagi
huruf ya ke ataupun huruf alif ke, huruf alif ke yang tak ada baris. Ingat huruf second last sekiranya ada huruf waw yang tak ada baris ataupun ada huruf ya yang tak ada baris ataupun huruf alif yang kosong tak ada baris, maka barulah huruf yang third, yang ketiga last ni, 1, 2, 3 dibaca dengan panjang. Kalau huruf second last bukan huruf alif, waw, ya yang tak ada baris, sebagai contoh ini huruf dha, maka dibaca dengan pendek je lah. Muhtadhiri asalnya kan, waqaf muhtadhir, zir, tanpa dibaca panjang, tak boleh dibaca panjang. Okey, boleh okey. Kahashimil muhtadhir, jaga hai, muhtadhir, jangan baca dengan huruf ha bulat tu. Mana ha bulat sini hati-hati, ada ramai sangat yang baca dengan huruf ha bulat. Ni ha ni dibaca dengan muhta, bukan muh. Hati-hati, bukan muh tapi muh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Umi lambat masuk, tak apa. Nanti tengok balik rakaman Puan Umi Okey, muhta. Muh. Perhatikan bunyi dia berangin bunyi ha pedas. Muh, bukan je bunyi muh. Okey, boleh sekali lagi kita baca. Boleh sama-sama ikut saya. Kahashimil muhtadhir. Okey, seterusnya. Okey, yang ni saya skip Okey, yang skip yang ni ini kaedah bacaan yang ketiga. Kaedah waqaf yang ketiga. Yang kita akan baca muka surat 7 nanti. So yang ni saya skip. Ni dia dah terlepas ini. Ni topik ni kita tak baca lagi. Ini topik di muka surat 7. Ni kita baru muka surat 4. Okey. Ini kaedah bacaan ketika waqaf yang ketiga dalam Iqra 5 ni. Sekarang kita masih lagi dalam kaedah waqaf yang pertama, kaedah bacaan waqaf yang pertama. Ini kaedah bacaan waqaf yang ketiga. InsyaAllah mungkin malam esok kita akan baca yang ni Okey. So saya skip yang ayat ni. Okey, seterusnya. Irama dzatil imad. Qalqalah lantun dal asalnya bagi di, tapi sebab kita berhenti jadi bari mati. Bila dah mati jadi qalqalah lantun. Okey. Sekali lagi kita baca. Irama dzatil imad. Okey, boleh seterusnya. Wa fir'auna dzil autad. Okey, boleh Wa fir'auna dzil autad. Okey, boleh Okey, kita cuba habiskan satu page lagi, boleh? Ke dah ngantuk ke? Boleh? Kita dah 9.35. Boleh bagi respon? Boleh saya proceed ke muka surat 5? Kita habiskan satu page lagi, boleh? Ataupun nak stop kat sini je? Kalau ngantuk sangat, kita stop je. Tapi sayanglah satu page je malam ni kan? Boleh komen ke? Boleh bagi saya respon? Boleh bagi saya feedback? Boleh ke kita habiskan satu page lagi malam ni? At least 2 page lah kita baca, boleh? Teruskan, okey? Sahabat-sahabat yang lain okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, boleh ada seorang dua lagi ke bagi feedback? Okey ke saya teruskan satu page lagi malam ni? Boleh. Okey, teruskan. Okey, terima kasih Cik Kamaruzaman Muhammad Ali. Selamat datang. Saya first time nampak Cik Kamaruzaman ni. Selamat datang Cik Kamaruzaman, first time Boleh doktor. Okey, terima kasih doktor. Okey, saya teruskan, habiskan satu page lagi Tuan Hams pun okey. Orang KK pun okey. Syirah pun okey. Alhamdulillah. Okey. Kita dapat undi majoriti Okey, saya habiskan satu page lagi Okey, insya-Allah. Kita sambung. Fil fulkil mashhun. Assalamualaikum Ustaz. Pertama kali join. Boleh Ustaz teruskan? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ruby Waalaikumsalam. Selamat datang. Okey. Selamat datang. Puan Azina pun okey je. Okey, terima kasih atas feedback. Okey, kita habiskan satu page lagi Puan Fauzia. Ramai orang baru malam ni first time. Puan Fauzia first time. Baru saya nampak ni. Cik Usuk pun okey. Mak saya pun bagi sokongan ni. Ni Fazilah Husin ni saya punya mak boleh bagi salam. Say hi dekat mak saya kan. Say hi mak Saleh sangat. Bagi salam lah. Assalamualaikum dekat mak saya. Hari-hari ada ustaz. Ya ke? Cik Kamaruzaman, saya tak perasan, tak nampak sebelum ni. Ya ke? Okey, selamat datang. Cik Wan Malik pun okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas sokongan. Okey, terima kasih. Kita habiskan satu page lagi untuk malam ni insya-Allah. Okey, kita baca sama-sama Okey, Puan Fauzia, tadi siapa tadi? Puan
Puan Ruby Puan Ruby, okey. Fil fulkil mashhun. Okey, boleh Okey, seterusnya. Wa nahnu lahu muslimun. Kalau boleh, Assalamualaikum Puan. Puan Ruby bagi salam kat siapa ni? Bagi salam kat saya ke? Puan Ruby ke Cik Ruby ni? Puan Ruby kan? Okey, apa saya nak sebut tadi? Okey, kalau boleh, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, bagi tempuan kepada bagaimana saya membaca, menyebut dan membunyikan setiap huruf hijaiyah yang ada baris. Yang ada bunyi tu maksudnya ada baris lah. Di kaedah dia, huruf-huruf Al-Quran ataupun kita panggil namakan sebagai huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran yang berbaris pasti keluarkan bunyi. Untuk mak saya. Okay, terima kasih. Mak ada orang bagi salam, mak. Mak kena jawab tu. Waalaikumsalam. Saya pula jawab. Mak lah kena jawab. Okay, terima kasih Puan Ruby. Okay. So, bagi tumpuan, bagaimana saya membunyikan bunyi huruf-huruf hijaiyah tu. Terutamanya huruf-huruf yang berbaris mati. Huruf-huruf sakinah. Ni contoh ha mati kan. Wanah dengan mus. Hati-hati bagi tumpuan kepada setiap bunyi huruf, khususnya terutamanya huruf-huruf yang berbaris mati. Sebab huruf-huruf yang berbaris mati ni biasanya lah kelazimannya sering berlaku kesilapan bacaan di kalangan orang-orang kita. Orang-orang kita tu saya khususkan kepada orang kita lah, orang Melayu lah. Okey. Okey. Contoh macam mus ni kan, ramai yang membaca dengan bunyi kontot juga. Muslimun. Dah jelas kontot, bunyi sin tu kontot dan ketat dan keras. Muslimun. Bukannya muslimun. Tapi bunyi dia, tengok perhatikan bunyi dia. Muslimun. Sama juga macam kes dalam Fatihah. Saya ulang lagi. Dalam Fatihah ada 3 huruf sin yang berbaris mati. Ayat yang pertama, bismi. Jangan baca dengan bismi. Bukan bismi, tapi bismi. Ayat pertama. Kemudian ayat yang keberapa? Nasta'in. Ihdinas sirata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta. Bukannya nasta. Bukan nasta'in. Tapi nasta'in. Mak dah jawab soalan dah. Okey. Kemudian ayat yang terakhir. Ihdinas sirata. Bukan ayat terakhir. Second last. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jangan baca dengan mustaqim. Sama juga macam kes ni. Muslimun. Okey, boleh Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. Wa nahnu lahu. Allah, ada typing error lah kat sini. Siapa perasan ada typing error kat sini? Kita buat teka-teki sikit nak. Siapa perasan ada typing error kat sini? Ini typing error ni berlaku ini topik untuk Iqra 3. Ada typing error kat sini. Pada ayat ni. Kita buat teka-teki sikit malam ni. Boleh? Kena bagi hadiah ke? Ada perasan tak typing error? Ada jumpa tak typing error kat situ? Ada yang perasan? Tak apalah, saya bantu je lah. Kita nak jimat masa dia tinggal waw kecil kat sini ada waw kecil kat sini. Hu ni dia baca dengan 2 harakat. Okey, typing error. Okey. Kita baca sama-sama lagi sekali. Wa nahnu lahu muslimun. Okey, perasan. Okey. Okey, seterusnya Fama lakum kaifa tahkumun. Okey, boleh Fama lakum kaifa tahkumun. Okey, seterusnya. Wa ma kanu minal muhtadin. Okey, boleh Seterusnya. La yuflihul kafirun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad Zahir. Cik Zahir baru sampai kita dah 3/4 dah. 3/4 masa dah. Tak apa-apa. Selamat datang saya ucapkan. Nanti boleh tengok balik kita punya rakaman Okey, saya sambung.
huwal khusranul mubin. Jaga. Kita jumpa lagi sin baris mati Tengok saya dengarkan bunyi dia. Khusranul. Okey, jangan baca dengan huwal khusra. Huwal khusra. Bukannya khusra tapi khusra. Tengok dia ada bunyi desiran. Sin tu bila baris mati dia ada bunyi desir. Khusra. Huwal khusranul mubin. Okey, seterusnya. Bil akhirati hum yuqinun. Okey, boleh Seterusnya. Wa hum la yash'urun. Okey, hati-hati. Wa hum. Ni sangat biasa orang kita baca wahum. Sama tadi kita jumpa banyakan bukan hum tapi hum. Lepas tu la yash'urun. Jaga shin wa hum la yash'urun. Okey, seterusnya. Bal ajibta wa yaskharun. Okey, boleh Sekali lagi kita baca ulang. Bal ajibta wa yaskharun. Okey, saya sangat-sangat menggalakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat boleh sama-sama baca. Saya baca, boleh baca serentak dengan saya ataupun lepas saya baca boleh ikut bacaan saya. Supaya untuk kita praktis lah kalau nak untuk praktis kan. Sebab bacaan Al-Quran tidak boleh dibaca dalam hati. Tak boleh dibaca dalam hati. Sebab kalau baca dalam hati, kita tidak akan boleh baca dengan bertajwid. Sebab bacaan Al-Quran dia ada makhraj huruf dan juga sifat huruf yang kita perlu jaga. Yang wajib dijaga. So untuk jaga makhraj huruf dan sifat huruf, mestilah kita baca dengan mulut dan lidah kita. Tak boleh baca dalam hati. Okey, seterusnya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Okey, boleh follow Sekali lagi kita ulang. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Okey. Seterusnya. Sanasimuhu 'alal khurtum. Okey, boleh Seterusnya. Wa hadzal baladil amin. Okey. Seterusnya. Ma kanu bihi yastahzi'un. Okey. Boleh Okey, seterusnya. Wa ma kanu minal musyrikin. Wa ma kanu minal musyrikin. Okey. Humul yawma mustaslimun. Dua sin mati Okey. Humul yawma mustaslimun. Okey, seterusnya. Siratakal mustaqim. Okey, tulang sekali lagi. Siratakal mustaqim. Okey, alhamdulillah. Okey, so kita berhenti setakat ni dulu malam ni. So kita tamat pada muka surat 5 So insya-Allah malam esok waktu yang sama jam 9 malam. Bulan puasa itu kita mula pukul 10 sebab kita habiskan tarawih kan. So ni dah habis puasa ni kita boleh mula 9 malam insya-Allah. Lepas ngam-ngam lepas habis solat Isyak. Okey, sebab kita solat Isyak di rumah kan, masih lagi dalam PKP, tak boleh nak ke surau. So sempatlah kalau kita jemaah surau tak mungkin kita kena lewatkan sikit kan. Okey, so lepas PKP semua sebab kita masing-masing berjemaah di rumah masing-masing. Habis je ngam-ngam solat jemaah, solat sunat, kita boleh terus buka FB, kita terus boleh bersiaran. So insya-Allah malam esok kita akan berjumpa untuk kali yang ke-35 lah. Kita dah masuk kelas yang ke-35 malam esok. Kita akan sambung bacaan kita masih lagi di Iqra' 5. So malam ni kita baca 2 page, iaitu muka surat 4 dan 5. Malam esok insya-Allah kita akan sambung bacaan di muka surat yang ke-6. Malam esok insya-Allah kita akan masuk topik baru, masih lagi dalam bab yang sama, iaitu kaedah bacaan ketika waqaf. Tapi kaedah bacaan yang kedua yang kita baca malam ni adalah
kaedah bacaan ketika waqaf bagi kaedah yang pertama. Untuk Iqra' 5 ni, kita akan sama-sama baca ada 3 kaedah ataupun 3 cara bacaan ketika waqaf. Dan malam ni, kita dah sama-sama baca, dah tamat kaedah yang pertama bagi bacaan ketika waqaf ataupun berhenti lah. Malam esok, insyaAllah, kita akan masuk topik baru. Masih lagi dalam bab yang sama, topik baru, iaitu kaedah bacaan ketika waqaf ataupun kaedah bacaan ketika berhenti bagi kaedah bacaan yang kedua dan juga yang ketiga. Esok insyaAllah kita akan sama-sama baca. Ada 2 lagi kaedah bacaan yang ada 2 lagi kaedah bacaan ketika waqaf ataupun ketika berhenti. Mohon izin. Okey, tak apa, boleh. Okey, ada 2 lagi kaedah ataupun cara bacaan ketika berhenti ataupun ketika waqaf yang akan kita sama-sama baca malam esok insya-Allah. Okey, alhamdulillah. So, sebelum kita berakhir, oleh kerana ramai rakan-rakan muslimin muslimat yang baru kali pertama datang malam ni kan. Okey, so saya nak maklumkan satu perkara. Yang pertama, kita sebenarnya dah bersiaran kelas kita ni untuk kelas pengajian Iqra'. Kelas kita yang pertama kita start sebelum puasa dulu. 2 malam yang pertama, kelas kita 2 malam yang pertama. Alhamdulillah rezeki dapat join walaupun pertama kali. Okey, terima kasih. Okey, macam Puan Ruby, Puan siapa tadi? Cik Zahir, Puan siapa tadi? Puan Azrina tadi Puan Fauzia. Okey, dan sahabat-sahabat yang lain lah, tuan-tuan dan puan-puan yang lain yang khususnya yang baru kali pertama hadir malam ni ataupun yang baru 2-3 kali hadir. Untuk makluman, saya galakkan, saya sangat-sangat mengalu-alukan dan sangat-sangat menggalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, boleh tonton balik rakaman kelas kita yang awal-awal dulu. Kelas kita yang pertama dan yang kedua sebelum Ramadan dulu, kita buat kelas tahsin Al-Fatihah. Itu pun menarik. Sangat menarik lah sebab kita memang wajib baca Fatihah setiap kali dalam solat kan. So, kita untuk kelas yang pertama dan juga yang kedua, kita buat kelas tahsin Fatihah. Okay. So, kita fokuskan kepada kesalahan dan juga kesilapan bacaan yang biasanya berlaku dalam bacaan Fatihah orang Melayu kita. Dan kaedah membaca, kita betulkan kaedah bacaan tu. Okay. Kesilapan dan juga kesalahan dalam bacaan Fatihah yang biasanya dilakukan oleh orang kita, orang Melayu. Dan kita betulkan kaedah bacaan, kaedah kesilapan tu, cara bacaan yang salah tu. Itu kelas kita yang pertama, yang kedua. Kemudian kelas kita yang ketiga ataupun FB Live kita buat malam yang ketiga, kita mula kelas pengajian Iqra'. Okey, kita mula jom raya kat rumah. Okey, insya-Allah tunggu PKP habis Cik Yusof. Okey, kelas pengajian kita yang ketiga merupakan kelas pengajian kita yang pertama untuk kelas pengajian Iqra'. 2 malam yang pertama kita sama-sama buat kelas tahsin Fatihah. Okey, ini pun sangat-sangat menarik kalau tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian ada masa ke lapangan, boleh tonton balik rakaman kita dalam FB kita ni. Kemudian pada malam yang ketiga merupakan kelas pengajian Iqra' kita yang pertama. Kita mula daripada Iqra' 1 muka surat yang pertama. Itu pun saya sangat-sangat galakkan dan sangat-sangat mengesyorkan untuk ditonton kembali. Kampung mana? Kampung saya Marang Terengganu. Kampung Sungai Kerak, Marang Terengganu. Okey. Terengganu. Tak dapat balik kampung lah tahun ni kan, PKP punya pasal kan. Mudah-mudahan Raya Haji ni boleh balik. Mudah-mudahan. Doa-doakan lah. Okey, dah rindu dah mak ayah ni kan. Okey. Apa nama tadi? Dah lupa dah. Saya sangat galakkan untuk tuan-tuan dan perempuan, tonton balik rakaman kelas kita yang awal dulu. Khususnya Kampung Terengganu terus jawabkan. Terima kasih Cik Yusuf. Khususnya Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3 yang awal-awal tu. Sebab kita banyak betulkan balik makhraj huruf. Sebutan huruf, menepati makhraj huruf yang betul dan juga sifat huruf yang betul. Okay. Selalu saya ulang, banyak kali, saya rasa dah berpuluh-puluh kali saya ulang, bacaan Al-Quran kita tidak akan menepati kaedah tajwid yang tepat sekiranya makhraj huruf dan juga sifat huruf kita salah. Saya ulang bacaan Al-Quran kita tidak akan boleh menepati kaedah bacaan tajwid yang betul dan tepat sekiranya makhraj huruf dan juga sifat huruf kita masih lagi salah sebutannya. Sebab itu topik yang paling asas. Bacaan dengung, bacaan mat ataupun apa sahaja hukum tajwid tidak akan betul dan tepat selagi mana makhraj huruf dan juga sifat huruf salah. Sebab tu saya sangat-sangat galakkan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau ada masa tolong lapangkan masa, tonton video kita yang awal supaya kita boleh betulkan balik daripada awal. Okey, sebab berdasarkan pengalaman saya masih ada beberapa huruf hijaiyah, ada beberapa huruf Al-Quran yang berlaku terlalu banyak kesalahan dalam kaedah sebutan huruf.
Sebab apa berlaku? Sebab huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang tiada dalam sebutan bahasa Melayu kita. Okey, contohnya macam huruf dha, to, dha, so, do, za, tha. Huruf-huruf tu biasanya berlaku banyak kesalahan bacaan. Okey. Okey, so saya galakkan untuk tonton. Boleh tonton di FB kita ni. FB yang kita sekarang ni lah. FB Talaki Musyafahah Al-Quran. Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Ataupun boleh juga ke YouTube saya. Sebab saya upload kelas kita setiap malam. Macam malam ni. Habis je live ni, saya terus upload ke FB saya. Type je Hasli. Hasli. Hasli Ismail. Kat situ boleh tengok rakaman kita daripada kelas yang pertama sampailah kelas yang terakhir malam ni, insyaAllah. Okay, boleh buat ulang kaji lah kan. Ulang kaji. Okay, ada sambil gosok baju, nak pergi kerja sambil gosok tudung, sambil goreng ikan, pasang hands free kan. Boleh. Kita sama-sama ulang kaji. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, objektifnya boleh, kalau tak mampu, sekurang-kurangnya kita boleh menghampiri bacaan baginda Nabi SAW. Sebab apa kita nak? Satu, sebab tuntutan, kewajipan, fardu ain tu tertakluk atas bahu kita semua untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Yang pertama, dan kita punya ultimate goal kita adalah untuk mencapai mardatillah lah. Sebab ini perintah Allah. Perintah Allah. Okey? Okey. So, saya rasa sekarang itu saja. Sebelum kita berpisah, saya mohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kelemahan saya dan juga majlis ilmu kita, dan juga saya pohon juga kemaafan sekiranya ada berlaku kesalahan ataupun kesilapan sebutan huruf, kaedah penerangan saya kalau ada salah, mohon PM tepi tegur. Maklumlah kita pun masih sama-sama belajar lagi. Okey. Yang pertama, yang keduanya saya ucapkan jutaan terima kasih lah buat semua yang hadir pada malam ni, khususnya buat tuan-tuan dan puan yang dah setia bersama-sama kita kan daripada awal kelas dulu sampai hari ni, macam doktor, beberapa orang lagi, Cik Usop, Tuan Haji kan, ramai yang dah bersama-sama kita setiap malam, insya-Allah. Dan juga yang baru kali pertama hadir pun saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan kita boleh terus istiqamah setiap malam, insya-Allah. So saya punya komitmen, insya-Allah, saya akan komit setiap malam sepanjang PKP. Sepanjang PKP. So sebab sepanjang PKP ni kelas saya banyak yang dibatalkan. So saya ada kelapangan masa yang banyak kan. Okey. So lepas PKP nanti kita akan bincang baliklah macam mana. So sepanjang PKP ni, insya-Allah saya komit kita akan buat kelas FB Live ni secara online setiap malam, insya-Allah pukul 9 malam. Insya-Allah pukul 9 malam setiap malam sepanjang PKP, insya-Allah. So kita akan berjumpa lagi malam esok. Waktu yang sama 9 malam. Kita akan sambung pengajian kita esok buat kali yang ke-35. Esok masuk kelas yang ke-35. Masih lagi dalam Iqra' 5 muka surat 6, insya-Allah, dalam topik baru. Okey, insya-Allah Okey, saya rasa sekadar itu saja. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Insya-Allah kita jumpa esok malam. Sekian, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok malam pukul 9. Okey. Terima kasih.